أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Pati Paridah. Kitab Pati Paridah, muka surat 61, baris yang ketiga daripada bawah. Surat 61, baris yang ketiga daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dua, pelihara nafsun dalam kurungan diri. Wajib pelihara akan nafsun, akan diri, ertinya diri seseorang kita dan orang lain. Dan pelihara ini, pelihara diri ini, diri seorang kita ataupun orang lain, hendaklah kita pelihara daripada perkara yang akan membawa kepada binasa akan dia, akan diri, atau memberi mudarat akan dia, akan diri. Mana daripada bunuh, pukul, katok. Pukul, katok. Beza apa pukul dengan katok? Apa beza pukul dengan katok? Bukan katok nopak tu. Bahasa buku ada katok? Ada tak bahasa buku katok? Katok, waktu tu panggil katok tu tu. Hok nopak tu, waktu tu panggil katok. Waktu hok katok tu, binatang tu lah, tu katok. Kita katok ni, pukul lah katoknya. Hok binatang tu kita sebut katok. Ke sebut katok? Sebut katok ke katok? Kalau katok, pukul. Hak binatang tu, katok. Hak sebenarnya, katok tu lah binatang tau. Katok, ejaan dia tau, binatang tu. Hak tu jadi, katok waktunya. Kalau katok, sini katok. Daripada bunuh, pukul, katok. Ni. Standard bunyi tau, kita. Racun, buat khianah dengan buat hikmah sihir dan sebagainya kepada mereka. Kedua daripada 6 kulliyat. 6 perkara yang dibangsakan kepada sekalian. Tu kulli. Dinamakan kulli kerana tercabang daripadanya beberapa hukum yang banyak. Beberapa hukum yang banyak dipanggil juz'i, bahagian-bahagian. Kulli ni sekalian. Kulli sekalian. Juz'i ni bahagian-bahagian. Jadi daripada kulli ni tercabang beberapa tercabang daripada beberapa hukum yang banyak. Itu dia panggil kulli, kulliyun. Banyak kulliyat. Wajib atas mukallaf
memelihara akan kulliyat yang 6. Yang pertama, yang paling besar sekali adalah pelihara agama. Itu yang paling besar sekali. Barulah pergi yang keduanya, pelihara diri. Yang ketiga, pelihara akal. Yang keempat, pelihara nasab, keturunan. Yang kelima, pelihara kemaluan, yakni maru'ah. Keenam, pelihara harta. Ni. Yang mana keenam perkara ni tercabang daripadanya beberapa hukum yang banyak. Itu namanya kulliyat yang 6. Wajib atas mukallaf memelihara akan kulliyat yang 6. Maknanya perkataan kulliyat ni biasa akan disebut oleh tok guru. Kulliyat. Disebut gitulah. Kita dengar kulliyat, kita pening. Apa pula kulliyat ni? Yang 6 pula. Pandai ni. Contoh. Pembicaraan berkaitan dengan pelihara nasab, pelihara keturunan. Sebab apa? Sebab pelihara keturunan ni adalah salah satu daripada kulliyat yang 6 yang wajib kita pelihara. Tapi tutugu ni biasa dia tak hurah. Dia sebut gitu je. Kita pun pengong. Kulliyat 1. Yang 6. Mana ada 6 kulliyat. Tapi yang dibicarakan contohnya pada masa tersebut, pelihara nasab ataupun pelihara akal. Akal ni kena jaga molek. Jangan minum minuman yang memabukkan, yang menghilangkan akal. Yang mana pelihara akal ni termasuk di dalam pelihara kulliyat yang 6. Apa dia kulliyat yang 6? Satunya pelihara akal, betul lah. Yang 6, 5 bakinya mana? Kulliyat tu pula apa makna? Ni. Kena ingatlah ni. Kulliyat yang 6 ni, agama, diri, akal, nasab, maru'ah, kemudian pelihara harta. Wajib pelihara harta. Cari harta tidak wajib. Bila ada harta, wajib kena pelihara harta. Sebab daripada harta ni keluar, tercabang beberapa hukum yang banyak daripada harta tu. Harta tu kena bayar zakat ke tidak. Pelihara harta ni maknanya guna pada jalan yang dibenarkan pada syarak. Jangan sesekali menggunakan harta pada jalan yang diharamkan pada syarak. Ini apa? Kulliyat yang 6. Kulliyat. Beberapa perkara yang dibangsakan kepada sekalian. Kerana tercabang daripada kulliyat yang 6 ini beberapa hukum yang banyak. Yang paling besar adalah pelihara agama. Pelihara agama diri, pelihara agama keluarga. Tapi nak pelihara agama, beragama terlebih dahulu. Mana beragamanya? Islam, iman dan ihsan. Itu dia beragama. Islam kita warisi daripada ibu bapa. Iman kena pastikan sah ke-6 rukun iman. Kemudian ihsan ni, pengamdian diri kepada Allah, mengerjakan suruhan zahir dan batin, meninggal larangan zahir dan batin. Nak mengerjakan suruhan zahir dan batin, meninggalkan larangan zahir dan batin, kena kemah fardu ain, fiqh dan tasawuf. Islam kita warisi dari ibu bapa. Iman ni kena kemah ilmu fardu ain tauhid. Ihsan, pengamdian diri kepada Allah, mengerjakan suruhan zahir dan batin, meninggal kalangan zahir dan batin, itu balik kepada ilmu fardu ain, fiqh dan tasawuf. Pengamdian diri kepada Allah, contohnya sembahyang. Bukan sembahyang gitu, lengkap ilmu fiqh tu baru panggil sembahyang. Puasa kena lengkap ilmu fiqh bab puasa. Haji tak sedut ceritalah, orang ramai khusus haji. Sedut cerita tu. Sebab apa? Sebab nak menunaikan haji dengan ilmu. Maka khususnya daripada pukul 9 sampai pukul 12. Okey je.
Tak ada bunyi sunguk pun. Sebab apa? Sebab penting ni. Penting nak pergi Mekah ni. Nak menunaikan haji dengan ilmu. Tapi khusus buat semayang, penuh kedok. Dulu khusus di Masjid Bukit Payung. Sekarang ni dia pindah di Masjid Padang Mengkuang. Di Padang Mengkuang tu penuh parking. Saya pernah pergi, bila saya pergi balik kampung tu, pergi ke Bukit Bading. Lalu Allah penuh orang. Parking penuh. Tengok luar tu pukul 9 sampai pukul 12. 3 jam. Kita ni 9 sampai 10.30. Bagi 2. Mana kita buat kelas? Pukul 9 sampai pukul 12 no. Mana? Pukul 9 sampai pukul 12. Sejam setengah baca kitab Fatih Faridah. Sejam setengah lagi baca Hidayatus Salikin. Dok bangunlah jawapan dia. Sakit pinggang, sakit lutut. Ada ni. Dia orang khusus haji ni 3 jam tu ada dok rehat di tengah. Rehat sekejap, minum-minum air ke, bangun-bangun, bangun duduk ke, pergi bilik air ke, ada tak? Dah masa 3 jam. Kemudian, hak khusus haji berjam-jam tu, beberapa siri yang ditetapkan, bukan hanya bicara bab hak rukun syarat haji, banyak bicara berkaitan dengan adab-adab yang disunatkan, amal-amal sunat yang dituntut perbanyak. Ni banyak pergi pada amal sunat. Hak syarat, hak rukun tu dibicara. Hak adab ni adab. Bila mengerjakan haji dan umrah, apa adab di hak sunat-sunat. Tu banyak tu. Kalau bicara bab rukun, tak payah mana. Dia tak ada rukun qauli. Dia hanya ada rukun fi'li je, rukun perbuatan. Tawaf macam orang lain tawaf. Sa'i macam orang lain sa'i. Wukuf macam orang lain wukuf. Melontar macam orang lain melontar. Tak belajar boleh buat. Kalau kita nak cakap lah. Tak belajar pun boleh buat. Tapi kena buat, kena ilmu nak buat molek. Kena dengan ilmu. Walaupun tawaf ikut orang boleh. Sa'i ikut orang boleh. Bukan fi'li je kan. Tapi siapa ke buat Kaabah? Zaman dulu, hak Kaabah ni ajaran sesat di Pulau Pinang dulu. Ada ajaran sesat dibuat Kaabah tempat dia. Tak pergi Mekah. Dia tahu tempat dia. Ni ajaran sesat. Hak ni bukan Kaabah, dia buat untuk praktikal. Tak boleh ke praktikal begitu? Kenapa tak boleh? Sama dengan praktikal semayang lah. Boleh ke rokok sujud? Boleh. Praktikal, bukan rokok sujud sungguh. Tu sama juga. Boleh ke buat pak segi, lepas tu pakat pusing? Itu bukan tawaf, praktikal. Ada ni. Macam kat semayang, rokok sujud. Praktikal, berlatih. Tak ada salah tu. Ada. Nak betul semayang. Saya duk suruh semayang pun. Buatlah rokok, buat sujud. Tak ada salah pun. Dah ustaz, nanti ustaz, saya semayang. Lepas tu ustaz tegur. Bila dia semayang, kita nak tegur macam mana? Dia semayang sungguh. Lepas tu nak tegur macam dia tengah semayang. Tengah semayang ni. Saya senyap tak kata apa kan. Betul ustaz, tak ada nak tegur apa. Cakap pula dah. Saya ni tengok semayang. Dia pun pening. Dia praktikal semayang. Saya tak ada lah suruh semayang. Buatlah berdiri, buatlah rokok. Tak ada salah tu. Praktikal. Bukan bermain-main. Bermain-main tu salah lah. Praktikal macam tawaf tu lah. Praktikal. Tak ada salah tu. Dia pergi semayang. Dia pun takbir. Dia pun ustaz, saya semayang. Lepas tu ustaz tegur, dia pun semayang. Dia baca patah, dia pun rokok. Nak tegur macam mana dia tengok semayang? Lepas tu dia rokok tidak. Lepas tu ustaz, tak mau tegur apa-apa. Haji semayang kan cakap guna pula. Dia kata dia sungguh. Semayang dia boleh cakap. Dia pun ni dah. Memang saya dah tegur sebab dia tengok semayang. Saya cadang nanti sudah semayang, saya tegur balik lah. Tengok semayang, tegur macam mana? Dia tiba-tiba tanya saya. Ustaz, tak mau tegur apa-apa, dia tanya. Haji kata semayang saat ni. Ya sungguh dia kata.
Batal dah lah semayang. Oh batal dah cakap gitu. Tak ada usaha semayang kata. Kan boleh rokok ke kalau tak semayang? Rokok main tak boleh. Ni rokok belajar boleh. Sujud belajar boleh. Macam tawah tu lah. Tawah nak main jangan. Ini ibadat. Kita buat main kita buat pak segi, kita pakat pusing. Jangan. Itu ibadat buat main gitu. Tapi hak tu praktikal. Kita ada lah ni. Dulu memang orang khusus haji dia buat pak segi. Lepas tu dia pusing lah. Boleh ke ibadat apa? Bermain-main? Dia berlatih. Berlatih boleh lah. Yang berlatih boleh lah. Ada ni. Sebab nak memperbetulkan yang salah. Memperbetulkan yang salah tak ada apanya. Praktikal rokok ke sujud ke. Tapi nak ceritanya sampai tahap tu mana. Buat pak segi dengan kain, kemudian pakat pusing. Nak pastikan haji tu sempurna dengan ilmu. Walaupun hanya rukun fi'li saja, turut orang pun kalau kita kata kok mudah je. Tapi macam mana dengan praktikal semayang? Ni nak jaga agama ni. Haji takkan diterima kalau semayang tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu macam mana dengan akidah? Berpegang dengan akidah yang kufur, haji tidak sah, kena pergi semula. Macam mana tu? Jadi kena balik pada ilmu. Pelera agama ni. Ihsan. Komponen agama ihsan. Pengabdian diri itu dengan ilmu. Semayang, puasa, haji dengan ilmu. Baca Quran dengan ilmu. Itu pengabdian diri kepada Allah. Ilmu hak zahir dan hak batin tasawuf. Semayang comel, puasa comel, haji comel, baca Quran comel, hati comel ke tidak? Ini panggil ihsan, komponen agama. Kena ada ilmu ni bicara nak pelihara agama. Pelihara agama mana ni? Yang sudah lengkap rukun agama. Islam, iman dan ihsan lengkap sekokang fardu ain tauhid, fiqh, tasawuf, beragama, barulah bicara pelihara agama. Pelihara supaya tidak jatuh kepada pegangan yang kufur. Itu insya-Allah. Bila kemah bab pegangan, tidak akan berpegang dengan akidah yang kufur. Nak peliharanya, ta'at zahir, ta'at batin. Kena pelihara daripada maksiat zahir, maksiat batin. Maksiat zahir ni, pelihara daripada maksiat mata. Pelihara daripada maksiat telinga. Pelihara daripada maksiat lidah. Ni. Pelihara hati pula. Pelihara daripada riak, ujub, takabur, hasad contohnya. Tapi nak pelihara tu kena kenal dululah. Mana maksiat mata, mana maksiat telinga, mana maksiat lidah, mana dia riak, ujub, takabur, hasad. Ilmulah dahulu. Ni. Mana beragama, kemudian pelihara agama. Yang pertama pelihara iman akidah lah. Yang kedua pelihara daripada mengerjakan. Pelihara daripada mengerjakan kewajipan yang tak betul, yang cedera dia panggil. Ataupun pelihara daripada mengerjakan maksiat zahir dan batin. Itu pelihara agama. Tapi beragama dahulu. Ini saya baca buku lang kali dah menglepas minggu dulu. Apakah tanda beragama yang sebenarnya kita pati paridah kita ni? Tanda beragama yang sebenar. Di awal kitab Pati Paridah ni. Di muka surat 4 tu. Surat 4, tanda orang beragama yang sebenar 4 perkara. Orang mengaku belaka ni, kamilah beragama. Kamilah ikut agama Allah dan Rasul. Kamilah yang junjung agama Allah dan Rasul. Kamilah yang ikut jalan sunnah Rasul. Mengaku belaka ni. Tapi apakah tanda beragama yang sebenar? 4. Yang pertama, i'tiqad yang betul. I'tiqad ahli-sunnah jemaah. Macam mana i'tiqad? Betul dah i'tiqad? Tak tahu ke mana awal-awal lagi tidak beragama. Walaupun rupa zahir agama, uniform agama, tidak beragama. Ni ambil molek dalam Pati Paridah ni. I'tiqad yang betul ni lah selesai bicara kita Pati Paridah. Hak i'tiqad yang betul.
Pergi kepada mengerjakan segala suruh zahir dan batin. Fiqh dan tasawuf, meninggalkan segala larang zahir dan batin. Fiqh dan tasawuf. Kemudian mengerjakan suruhan, meninggalkan larangan kerana Allah Subhanahu wa taala, tiada kerana lain. Ini kepada ikhlas. Suci niat kosa hati dalam mengerjakan ibadah kerana Allah. Tapi nak bicara suci hati, niat yang suci, niat yang betul, kena akidah yang suci, akidah yang betul. Suratul Ikhlas. Apa ikhlas? Suci. Bicara apa tu? Suci i'tiqad. Itu yang pertama. I'tiqad yang betul, i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Itu dia usul agama, usuluddin. Usul agama, tapau agama. Nak agama, tak kenal agama. Nak bawa diri keluarga pada agama, tak kenal pun agama. Faham Islam, Islam warisi. Iman tidak warisi. Iman diri macam mana? Akidah diri. Akidah keluarga macam mana? Akidah ni kena sahih, kena pasti, kena tahqiq. Satu-satu pegang tu kena tahqiq, kena jelas, nyata. Jangan samar-samar dalam bab pegangan ni. Diri kita ke, anak bini kita ke, nak bawa kepada jalan agama. Agama semayang dok tinggal, itu tiang agama. Agama ni tutup aurah comel, bersopang, itu pun dia panggil purung agama, cabang agama. Tapi iman akidah, usul agama macam mana? Ini tanda agama yang sebenarnya pertama. Tak ada ni, tak ada semayang comel pekoh sekalipun tak bernilai. Pandai baca Quran pun tak bernilai. Baik berjuruh taat pada suami, taat pada ibu bapa, tak ada nilai. Kalau tak ada ni, tak ada hak yang pertama. Dia kata kita nak beragama kena ada ilmu. Nak bawa keluarga pada agama, kita kena ada ilmu. Akhirnya agama kita, agama zahir gitu je. Semayang dok tinggal, puasa dok tinggal. Itu ialah furung agama. Itu cabang agama. Cabang agama kena jaga. Tapi usuluddin tapak agama. Cabang agama pun dengan ilmu. Semayang dengan ilmu, puasa dengan ilmu, haji dengan ilmu, baca Quran dengan ilmu. Kemudian hati kena ikhlas. Itu hak pertama tu. Pelihara agama. Di hadapan dia akan bicara muka 62. Riddah, murtad. Apakah sebab-sebab menyebabkan jadi murtad waliyazabillah. Ini pelihara agama ni. Asbabur riddah. Sebab-sebab jadi murtad. Waktu kena belajar, fardu ain kena tahu. Kalau percakapan, perkataan yang menyebabkan jadi murtad, kena tahu. Di antaranya, mengkafirkan orang Islam yang lain. Itu murtad seseorang dengan perkataan. Wa'niyazabillah. Mudah-mudah mengkafirkan orang lain. Sebab bila sebut kata kafir, secara itlaq, pergi pada kafir agama. Kafir ada dua. Satu kafir agama. Satu kafir nikmat. Satu kafir agama. Satu kafir nikmat. Tapi kalau sebut kafir gitu, itlaq. Tak kata kafir agama, tak kata kafir nikmat, kena kepada kafir agama. Ada ni. Kalau nak pergi pada kafir nikmat, kena sebut. Kamu ni kufur nikmat Allah kamu ni. Kufur nikmat. Semayang bangnya tidak, tu kufur nikmat. Hak Nabi bersabda, man tarakas salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Sesiapa meninggal semasa sengaja, maka kafir terang-terang. Apa dia kafir dia? Kafir nikmat kamu ni, semayang tidak. Mana kalau nak sebut kata kafir nikmat, kena kata kafir nikmat. Kalau sebut kafir je, kena pada kafir agama. Pada ni. Syirik begitu juga. Syirik syariah dengan syirik maqam. Sebut syirik, maka pergi pada syirik agama. Ada ni. Maknanya kalau mulut tu mudah-mudah mengkafirkan,
kafir itu akan balik semula pada mengkafirkan. Itu salah satu daripada sebab-sebab jadi murtad seseorang dengan perkataan. Ni kena ngaji ni, fardu ain ni. Dia akan bicara nanti. Lepas tu dia kata dalam kitab Pati Paridah ni lengkap lah. Pembicaraan dia lengkap. Tapi bicara bab agama dan kitab Pati Paridah ni, bicara bab iman, bab akidah lah. Nak pergi pada cabang agama, kena buka dalam kitab Fiqh dan kitab Tasawuf, hak sekongkong, hak fardu ain. Beragama, kemudian pelihara agama. Ni maha agama ni. Tapi agama bukan duduk di dakwaan mulut. Agama bukan duduk di uniform. Agama bukan duduk di nama lah, nama persatuan ke nama apa, tidak. Agama duduk kepada hak rukun komponen agama lengkap. Beragama yang sebenar. Bukan beragama dakwaan, hakikatnya tak ada agama. Itu yang pertama. Hak paling besar sekali yang wajib dipelihara adalah pelihara agama. Kedua, pelihara nafsun. Pelihara nafsu, pelihara diri. Ada ni. Sebab diri kita ni yang Tuhan jadikan, besar hikmah dia. Apa guna diri ni? Mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diri kita lah yang mengabdikan diri kepada Allah. Diri ni kita ditugaskan menjadi khalifah atas muka bumi. Diri kita dijadikan oleh Allah ni untuk mengabdikan diri akan Allah. Wajib pelihara akan nafsu, erti diri. Diri ni diri seorang kita. Diri kita wajib kita jaga. Dan orang lain. Itu pelihara diri. Pelihara diri sendiri dan juga pelihara diri orang lain. La darara wa la dirar. Jangan melakukan kemudaratan, jangan membiarkan mereka menipu akan diri sendiri. Kena pelihara diri sendiri dan pelihara diri orang lain. Wajib kepada kita. Pelihara diri molek. Pelihara diri ni dan pelihara ini, pelihara diri ni. Diri seorang kita, diri sendiri pelihara, diri orang lain pelihara. Hendaklah kita pelihara daripada perkara yang akan membawa kepada binasa akan diri atau memberi mudarat akan dia akan diri. Kita panggil pelihara diri. Pelihara diri sendiri, pelihara diri orang lain, pelihara daripada perkara yang akan membawa kepada binasa akan diri atau memberi mudarat, perkara yang memberi mudarat akan diri kita dan juga diri orang lain. Pelihara daripada perkara yang membinasakan diri, perkara yang memudaratkan akan diri. Perkara yang membinasakan diri, pelihara perkara yang memudaratkan diri. Perkara apa yang membinasakan diri? Perkara apa yang memudaratkan diri? Tidak ada perkara yang membinasakan diri, tidak ada perkara yang boleh memudaratkan diri. Binasa mudarat semuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada perkara yang boleh membinasakan diri. Tidak ada perkara yang boleh memudaratkan diri. Itu hakiki. Ni perkara ni. Ini majazi. Faham tak? Pelihara daripada perkara yang membinasakan diri. Diri sendiri, diri orang lain. Pelihara daripada perkara yang memudaratkan diri. Diri sendiri, diri orang lain. Ada ke perkara yang membekah pada membinasakan dan memudaratkan? Tidak ada. Yang bagi manfaat an-nafi' Allah Ta'ala. Yang bagi mudarat ad-dar Allah Ta'ala. Yang bagi mudarat. Itu asma' Allah 99. An-nafi' ad-dar. An-nafi' Tuhan yang memberi manfaat. Ad-dar Tuhan yang menjadikan mudarat. Allah Ta'ala belaka. Tak ada sesuatu yang boleh memudaratkan diri. Tak ada perkara yang boleh memudaratkan diri. Lepas tu nak memelihara ni. Ini bicara hukum syariah. Pelihara diri daripada perkara yang membinasa, mudaratkan diri. Hakikatnya tak ada perkara
yang membinasa dan memudaratkan diri semuanya perbuatan Allah. Itu hakikat, ini syariat. Bicara bab majaz. Ini saya sebut berulang kali mana-mana kuliah. Hak hakiki tetap dah. Hak majazi ni bicara syariah. Hak zahir kita gitulah. Lepas tu sampai masa kita lupa yang membinasakan tu perbuatan Allah. Lupa yang memudaratkan tu perbuatan Allah. Kita lupa. Lupa tak ada salah, kita orang awam. Tak ada salahnya. Sekarang ni, kita dapat manfaat diri. Dengan sejuk molek, tenang molek, dengan kipahnya, dengan duduk atas kapeknya, selesa, dengan bersandornya, selesa, manfaat dah ke tu. Padahal kipah ke, kapek ke, hak bersandar tu duduk terbalik tu Allah buat. Apa tu orang panggil tu? Plastik. Plastik. Tak ada plastik tidak akal. Haji plastik tak besar lagi. Bersandar tu tak bagi manfaat diri. Kalau tak bersandar tu lengah. Jadi kita pun bersandar manfaat diri. Yang jadi manfaat diri tu barang tu ke yang menjadikan kita selesa? Tak. Bukan benda kita sandar ke tiang ke dinding ke, tak terbalik kita tu tiang dinding buat ke? Allah Ta'ala. Apabila boleh bersandar tu jadi tak cepat lengah. Manfaat tu mari mana? Allah buat. Tapi kita duduk tu ingat ada kepada Allah Ta'ala. Rasa tak perbuatan Allah? Memang tak rasa. Tak ada salahnya. Ni tak rasa akal af'alullah, syirik. Ni semua ajaran karuk belaka. Memang tak rasa lah. Kita mari tadi naik kereta, selesa je, sedap je. Kereta baru, aircon pula, selesa, sedap je. Selesa sedap tu mari mana? Mari dia kereta baru. Mari mana? Mari daripada aircon sejuk molek. Dah, sedap selesa af'alullah, perbuatan Allah. Tapi rasa dah Allah? Tak rasa, lupa akan af'alullah. Yang rasanya kereta baru, kereta sedap, aircon baru servis. Mana apa ni? Lupa akan af'alullah, rasa makhluk. Tak ada salah. Ini pengajaran sekarang ni. Rasa akan makhluk, lupa akan af'alullah, syirik dibubuh. Ni. Jadi pening, hak tu kan dengar pun boleh terima gitu. Hak tu kan dengar tu lah. Hak tu kan ngajar tu karut dah. Tapi ada tauliah. Jabuk kamu beri tauliah. Hak ngajar sebenar tu payah nak ada tauliah. Hak ni ada tauliah. Hak mengajar karut tu memanglah karut lah. Hak tu kan dengar tu tak sedar ke? Selama ni rasa Allah ke rasa makhluk? Memang rasa makhluk. Nak rasa Allah, ini kekuatan basirah masing-masing. Jadi rasa kita dapat manfaat. Perkara ni lah sesuatu. Bermanfaatlah kita. Jadi binasa diri. Jadi mudarat diri. Perkara juga. Sesuatu juga. Takutnya kita kepada perkara yang membinasakan diri, yang memudaratkan diri. Takut pula dah kepada makhluk. Tak ada salahnya. Ingat dulu masa Covid ya. Masa Covid tu ramalah tukar ceramah agama yang karut-marut. Seolah-olahnya baru pertama kali takut kepada makhluk. Seolah-olah sebelum ni tak pernah takut kepada makhluk. Takut apa? Takut pada Covid. Takut pada Covid. Takut pada Covid ni syirik. Ada ni. Oleh kerana nak apa? Nak dulu kan PKP tu panggil apa? Untuk mengawal. Maka bagai-bagai tindakan yang diambil untuk memastikan tidak merebak. Sebab apa tu? Takut pada makhluk. Takut pada makhluk tu syirik. Sebab takut akan Allah sahaja itu akidah. Dia ambil manalah takut akan Allah ni akidah. Ni. Masa tu kan malah penceramah. Takut akan Allah ni sifat mahmudah. Tasawuf bukan akidah. Kan kita bicara dalam kitab tu kan.
Bicara kalau kita pernah bagi hati kok. Taubah sifat mahmudah yang pertama. Sifat mahmudah yang kedua, khauf, takut akan Allah. Sifat mahmudah yang ketiga, zuhud. Jadi takut akan Allah ni bukan akidah. Ini sifat mahmudah, taat batin. Takut akan Allah ni pula, dia banyak darajah. Takut akan Allah orang awam, takut akan Allah orang pertengahan. Takut akan Allah tu peringkat-peringkat yang tinggi, peringkat-peringkat aulia, takutnya macam mana? Takutnya macam mana? Kita tak nampak Allah Ta'ala. Hati kita sentiasa lupa akan Allah Ta'ala. Nak takut akan Allah macam mana? Adapun aulia, basirah mereka sentiasa memandang akan Allah. Maka mereka akan sentiasa takut. Sebab basirah mereka, mata hati mereka memandang Allah. Kita ni basirah kita gelap, tidak memandang Allah. Mata lendeh memang tidak ada yang boleh memandang Allah atas dunia ni. Di hari akhirat boleh memandang, melihat Allah. Jadi nak takut macam mana kalau kita tidak pernah melihat? Takut peringkat syariatnya, takut macam mana? Kita kena ngaji lah dalam ilmu tasawuf. Tapi takut akan Allah ni bukan akidah. Saya ada dengar, orang terkemuka juga takut akan Allah ni akidah. Dia ambil mana? Takut akan qawi, mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berpegang qawi boleh bagi mudarat. Yang bagi mudarat hanyalah Allah Ta'ala. Pada ni. Jadi seolah-olahnya baru pertama-tama takut akan makhluk. Sebelum ni tak pernah takut akan makhluk. Gitu. Tengok ular, tengok kala, tengok jengking, takut tak? Tak pernah takut dah. Kawik makhluk tak boleh bekah. Ular, kala, jengking, makhluk tak boleh bekah. Siapa ke bertepik, bercerik ya? Melompat-lompat, trauma. Tak takut pada makhluk? Tengok orang jahat, takut. Orang jahat boleh bagi mudarat ke? Takut. Di rumah seorang, kalau orang perempuan. Orang perempuan tak takut ke makhluk? Di rumah seorang, takut pada apa? Takut pada makhluk lah, takut pada orang jahat. Orang jahat makhluk tak boleh bekah. Tak takut ke makhluk? Syirik lah. Jadi seolah-olahnya tak pernah takut akan makhluk. Pertama-tama, mari kawik barulah takut pada makhluk. Kan jauh pemahaman tu. Dia kita tanya pula, takut kepada kawik syirik kedok. Dia kita tanya dengan baba di foto ni. Baba di foto ni benda gining ni, benda mainan orang panggil. Karut dah lalu. Kalau tanya takut akan kawik ini syirik kedok, tanya persoalan bodoh dia panggil. Allah tak reti langsung ke? Takut akan makhluk ni syirik ke? Ada orang ajar syirik, jahil sangat. Tak reti sangat. Jadi tu guru ni kalau tanya soalan bodoh gitu, kau dia gurau je lah. Ada ni. Dia ada soalan soalan kebudak-budakan, tak panggil tak? Soalan bodoh lah orang panggil. Soalan kebudak-budakan, tak reti sangat. Dia tanya tu guru, takut akan kawik syirik ke tidak? Tu guru ni kadang-kadang dia jawab pun tak serius juga. Sebab apa? Soalan kebudak-budakan. Akhir tu guru ni buat main. Dalam ramai-ramai ni ditanya, siapa yang berkahwin dua? Dia soal bak kahwin dua. Soal bak kahwin dua tanya ramai-ramai ni. Siapa kahwin dua? Tak ada seorang kahwin dua. Kenapa tak kahwin dua? Takut ke bini dah. Syirik dah takut ke bini. Dia musim waktu je. Takut ke bini ke apa? Hak kahwin seorang tu. Sebab apa tak kahwin dua? Takut bini ngamuk. Apa dia? Salah. Dia orang nak kahwin dua ni sebab apa? Sibuk dah. Seorang pun tak lepas tanggungjawab. Nak pikul dua. Itulah. Ke takut bini ngamuk. Tapi tu dia tanya, ramai-ramai ni ada dah kahwin dua, tak ada seorang kebetulan tu. Kenapa tu? Takut ke bini. Dah syirik ke? Mana soalan tu bodoh, soalan tanya gitu. Adakah takut pada kawit jadi syirik?
Sebab apa orang tanya soalan bodoh tu? Sebab dia dengar dah ceramah. Orang ceramah bodoh gitu. Takut akan qawi, syirik. Sebab qawi tak nak bagi mudarat. An-nafi' Allah Ta'ala yang bagi manfaat. Ad-dar Allah Ta'ala yang bagi mudarat. Makhluk tak berkah. Tu pegangan. Lepas tu takut akan makhluk ni. Dalam kitab Minhajul Abidin, Imam Ghazali, takut ni dia panggil benda yang ittirari dia panggil. Takut ni benda yang ittirari. Bukan benda yang ikhtiari. Pada ni, ikhtiari ni kita boleh buat. Berani boleh buat. Takut. Pada ni. Ittirari ni tak boleh nak buat. Kau dah penakut lah. Buat kau berani sikit. Tak boleh buat. Cuba tanya orang perempuan. Boleh buat tak berani? Kalau jenis penakut, boleh buat? Tak boleh nak buat. Allah, menakut sangat ni. Buat kau berani? Buat berani. Buat, boleh. Imam Ghazali kata takut ni benda ittirari. Benda yang tanpa pilihan kita tak nak pilih. Nak pilih jadi berani, tak boleh nak pilih. Apabila Tuhan jadikan penakut lah. Ada orang penakut. Dia akan tidur. Suami dia berpaling ke mana, dia akan berpaling sebaliknya. Sebab apa? Sebelah sana, suami dah berpaling. Kalau mari sebelah sana, suami dia nampak. Sebelah di sini, dia kena berpaling. Sebab takut mari. Ada tu lelaki sebelah pun takut lagi. Ni nakut pelik tau. Dia kalau suami dia paling sebelah, dia akan paling sebelah. Sebab apa? Paling sebelah, mai sebelah tu boleh nampak. Kemari sebelah belakang ni pula. Ada suami dah pun penakut lagi. Kalau suami tak ada, dia tak pernah tidur di rumah seorang. Tak pernah. Ni. Ada perempuan gitu. Tu nakut sangat tau. Ada orang nakut sangat gitu. Orang perempuan lah. Tapi nak cerita ni, rasa takut ni boleh buat ke? Boleh tak kita nak menghilangkan rasa takut? Ini benda ittirari kata Imam Ghazali. Apabila benda ittirari, syarak tak ada hukum. Tu je. Yang ikhtiari, memilih, barulah ada hukum. Ittirari tak ada hukum. Takut tak ada hukum. Sebab itu bukan ikhtiari. Tiba-tiba takut akan qawi, syirik kepada Allah. Hukum tak ada, ittirari. Jangan jauh lagi tu. Tapi bawakan seumpama tu tak ada pun mereka yang beri tegaran. Beri tegaran, salah ajaran kamu tu. Ceramah apa seumpama tu? Kami akan pergi di mana tempat ada qawi. Kami tidak takut kepada makhluk. Mana syariat ni? Memelihara daripada perkara bawa pada binasa dan mudarat. Ni syariat ni. Pelihara diri nak letak mana? Pelihara diri nak letak mana? Sebab qawi tu memudaratkan diri. Ini wajib pelihara diri ni. Tak, kami akan pergi tempat yang ada qawi. Sebab kami tidak takut ke makhluk. Kami hanya takut Allah. Ini orang jahil. Orang jahil bicara. Tak ada syariat orang panggil. Jadi takut tu perkara ittirari, bukan ikhtiari. Tak ada hukum, jauhlah nak menghukumkan syirik. Tiba dihukumkan syirik. Jadi seolah-olah pertama kali takut akan makhluk. Tak pernah selama ni takut akan makhluk. Nak lalu satu-satu tempat tu pun tu tempat tu ada pokok besar tu. Dia punya daun dijerebung tu. Situ. Situ ada penunggu tu. Situ ada penunggu. Mana abang? Pusing kok jauh, tak lalu dah situ. Lalu situ kok keling-keling. Belakang motor takut congok atau belakang motor lelah nak lari. Kalau tak ada jalan lah. Tak ada jalan lain lalu. Tengok ni kau cumi tu. Berasa-berasa ada takoshim belakang. Nak kata mana? Nak lari kok mana? Berasa tak? Di kepala. Berasa? Di kepala. Apa tak? Ni berasa? Berapa? Tu lah. Dah mai takut.
Takut ni siapa trauma. Trauma. Orang yang kena sambung, trauma. Orang yang kena ragu, trauma. Trauma takut pada siapa? Kepada makhluk. Siapa trauma no? Ada moci tu dia pergi masjid pagi-pagi. Ragu dia orang beg dia. Dalam beg dia bukan ada benda pun. Dia baju semayang je. Bodoh betul lah orang-orang ragu tu. Orang nak pergi masjid bukan nak pergi beli kedai apa. Kalau nak di kedai dah sabar dalam beg tu ada duit. Nak pergi masjid. Ada duit pun, ada duit RM1 pun dah tabung je. Tak adanya. Ragu dia orang. Sebuh-sebuh nak pergi masjid. Baju semayang je dia dalam tu. Lepas tu, tak pergi dah. Tak pergi dah. Makcik tu tak pergi dah. Sebab apa? Dia jadi macam teringat-ingat. Takutan. Pada ni. Siapa trauma takut ke makhluk? Mana takut ke Tuhan lah? Tak. Itu tak ada salah pun tu. Itu itirari. Benda yang bukan pilihan kita. Tak ada hukum di situ. Tak ada hukum. Tapi, takut ke makhluk. Allah ada kan? Allah ada tu tak ada pegangan. Yang kamu takut ke makhluk apa? Anda orang jahil cakap gitu. Orang jahil cakap gitu. Oh, takut sangat. Macam tak ada Tuhan ni kamu. Allah kata jahil semua cakap. Daripada takut itulah kita akan berusaha untuk memelihara diri. Kalau tak takut nak pelihara diri macam mana? Kalau tak takut. Macam budak-budak. Budak-budak tak takut. Dia tak tahu benda ni binasa, benda ni akan memudaratkan diri. Dia takut ke tak? Tak takut. Bila dia tak takut, dia pelihara diri ke tak? Dia tak akan pelihara diri sebab dia tak takut. Dia tak kenal barang. Jadi nak pelihara diri ni syariat ni kewajipan ni. Kena ada perasaan takut lah. Maka pelihara daripada perkara membinasakan dan memudaratkan. Hakikinya yang jadikan binasa, yang jadikan mudarat adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tak ada pegangan. Dah bahas dah situ, tak ada bicara syirik-syiriknya. Pelihara diri inilah macam-macam peraturan yang ditetapkan untuk mengawal. Bila pihak kerajaan dengan pihak mufti akan bermusyawarah macam mana untuk mengawal diri, maka timbullah beberapa tindakan yang diambil untuk memelihara diri kita, diri orang lain daripada perkara yang membinasa, yang memudaratkan. Masa tu kita kena jaga diri kita, kena jaga diri anak bini kita, kena jaga supaya tidak menyebarkan mudarat pada orang ramai. Ni ada orang yang tak ada syariat, dia tak peduli. Peraturan dia tak peduli, dia langgar je. Lepas tu diri dia macam mana? Makhluk tak bekas, anda orang jahil. Kemudian akhirnya dia kena penyakit itu bawa pada keluarga. Akhirnya dia pergi majlis surau, bawa pada ahli jemaah pula. Ada orang seumpama ni. Dia buat degi. Kena betul-betul pada diri keluarga, kena betul-betul pada ahli jemaah. Wak dah reti juga wak. Ni buat bodoh sombong ni, wak dah reti je. Keluarga dia kena dah. Dia pergi pula surah masa tu. Surah dia kena juga. Mana surah dia kena? Abang apa ni? Tak ada. Pelihara diri sendiri tak ada. Pelihara diri orang lain pun tak ada. Tak ikut peraturan. Langgar habis tak ada ikut peraturan langsung. Tapi rupa agama lah. Ceramah agama juga. Mengajar agama juga. Tapi jahil. Dan ada orang yang bersikap seumpama ni sampai ke ada yang ahli keluarga meninggal, barulah menyesal dah habis. Tak ada ni. Apa? Dia tak jaga diri, lepas tu dia tak jaga pula orang lain. Orang lain tu siapa? Keluarga dia sendiri. Ada orang-orang ceramah masa tu kan, pejabat tangan tidak dibenarkan. Masa tu dia tak peduli. Pejabat tangan habis.
Kena-kena dia tu kena COVID. Kerana dia puluh-puluh orang yang dijangkiti COVID. Dan kerana dia ratus-ratus orang yang kena karantin. Dia boleh cakap pula, saya hari tu 450 orang kena COVID kerana salah dengan saya. Bangga pula dianya. Dia bangga pula. Ada nama apa betul? Kluster. Ada nama kluster ni. Tapi kluster ni dia letak nama orang, dia letak nama kampung. Ada kluster dia. 560 orang positif dan 500 orang kena kurung, kena karantin masa itu. Kerana dia seorang. Kan maksud tidak benar kan bertepuk tangan. Tak peduli. Kita peduli. Jabat tangan tu sunnah. Ialah sunnah. Sunnah yang disunatkan. Ikut peraturan ditetapkan tu wajib. Pelihara diri wajib. Wajib dengan sunat nak lawan kau mana? Jadi anak murid pun ikut. Jangan peduli. Allah Ta'ala ada. Dia main gitu lah. Jadi orang hak pelihara diri dia macam tak ada Allah. Gitulah. Dia ada Allah. Tapi tahu kena sungguh atas kepala. Tapi tak ada macam insaf. Cerita pula. Ana punya hak kluster ana 40 orang positif. Ratus orang kena kurung. Cerita tu suka pula. Pada ana. Pala ana tau. Bukan roh ana ni. Anak hantar tu lah. Ni panggil apa ni? Tak ada ni. Hukum pelihara diri tak ada. Pelihara diri kita dan pelihara diri orang lain tak ada. Daripada yang membinasakan, yang memudaratkan. Tak ada pelihara kuliah yang 6 lah panggil. Jadi ayat biasanya Allah ada. Makhluk tak payah bekah, takut apa. Ni nak pelihara ni daripada perkara yang membinasakan tu perkara tu apa? Makhluk. Perkara yang memudaratkan kita kena pelihara. Perkara tu apa dia? Makhluk. Ni pelihara dia makhluk lah orang panggil. Ini syariah. Kewajipan kita ni. Pelihara diri, pelihara orang lain. Pelihara keluarga, pelihara orang lain ramai-ramai. Pelihara daripada perkara yang akan bawa pada binasa akan dia, akan diri, atau memudarat akan dia, akan diri. Mana? Daripada bunuh, pukul, katok, racun. Allah. Bunuh, pukul, katok. Bunuh, mati itu perbuatan Allah. Pukul, katok, dipukul katok tu perbuatan Allah. Cedera, itu perbuatan Allah. Pegangan. Ini cerita asbab. Racun makhluk tak payah bekah. Itu pegangan kita. Ni dalam kitab Minhajul Abidin, kitab hikam ni. Racun yang membunuh. Tengok. Racun yang membunuh. Dok. Racun makhluk tak boleh membunuh. Menghidup, memati itu perbuatan Allah Ta'ala. Itu pegangan. Dan kitab Minhaj, racun membunuh, mana? Makan makanan haram. Dalam kitab hikam, racun membunuh, bersahabat dengan ahli dunia. Tapi dalam itu sebut, racun yang membunuh. Racun yang mematikan. Adakah racun boleh bekah? Ada, tu pegangan. Ada ni. Kalau orang paksa minum racun, memang dok lah. Lawang sehabis-habisnya. Ada. Lawang sehabis-habisnya. Kenapa? Kerana yakin racun tu akan mematikan. Tak kena yakin? Yakin racun tu akan mematikan. Yakin pada makhluk. Syirik? Tidak. Ada ni. Yakin tak? Kalau pisau tu tajam, kalau cocok perut kita, tembuh. Yakin ke tak? Kita yakin? Yakin pisau tu boleh menembuskan perut? Pisau tajam, tembus perut, ditikam ke dia? Dirodok ke dia? Ditikam, tembus.
Tembus tak tembus Allah buat, bukan pisau. Yakin makhluk. Tak ada apa syirik sebab yakin pada makhluk. Tidak. Kerana yakin itulah kalau kena berpisah tekok. Ni kau berbulan tak boleh tidur. Tadi cerita haragu ke cerita hasamun ke berpisah tekok. Apa ni? Berpisah tekok. Masa tu kecing lah jawapan dia. Lepas dia tu, lepas dia masa tu. Macam mana? Trauma. Kenapa? Takut ke pisau. Kenapa? Pisau bertekok. Kalau dia tarik je ada benda. Yakin ke tak? Pisau tu akan menyembelih. Yakin ke tak? Yakin. Pisau tak boleh bekah. Yang menyebabkan tersembelih tu Allah buat, bukan pisau. Tapi yakin tak? Memang yakin. Ada ni. Ni sampai peringkat punya ceramah. Kita kena yakin kepada Allah. Maknanya kalau orang campak bung pun jangan takut. Sebab bung tak boleh bekah. Orang tak pernah jumpa bung. Kalau jumpa bung berkali, pistol tak pernah pegang ni. Orang tengok pistol berkali, kenaling lalu dah ni. Lepas tu dia cakap lah. Dia boleh ceramah. Kita kena takut kepada Allah ni sampai peringkat. Kalau jatuh bung tepi kita pun, jangan takut. Sebab apa? Semua tu daripada Allah. Makhluk tak boleh bekah. Dia boleh cakap besar sungguh lah. Ni penceramah agama ni. Kenapa nak takut pada bung? Bung makhluk tak boleh bekah. Kenapa takut? Kena sampai tahap tu. Mana kalau berpistol di kepala pun tak akan rasa takut. Berpistol di kepala pun tak akan rasa takut. Orang mari nak bunuh pun tak akan rasa takut. Tak akan rasa takut. Orang nak bunuh ke, orang pakai pistol ke, orang capok bung ke, tak akan rasa takut. Sebab apa? Sebab hanya Allah jua yang bagi manfaat, yang bagi mudarat. Pistol ke, bung ke, makhluk tak boleh bekah. Jangan takut, malaikat hanya takut kepada Allah. Di hati hanya ada Allah. Nak bicara apa tak tahulah, itu bicara makom. Itu kurnia Allah, bukan ceramah, bukan tulis dalam FB. Ini tulis FB ni. Jangan takut, orang nak bunuh pun jangan takut. Ada pisau pun jangan takut. Ada pistol pun jangan takut. Sebab orang nak bunuh, makhluk tak boleh bekah. Pisau, pistol, makhluk tak boleh bekah. Jangan takut. Di hati biar ada, hanya ada Allah. Ini nak berlaku macam mana kalau tak sampai makom? Ini bicara hakikat, makom hakikat, syariat al-lepas ni. Dipukul, bunuh, pukul, katuk, racun, asbab belaka. Dan buat khianah dengan buat hikmah dan sebagainya kepada mereka. Tak ada buat hikmah, sihir itulah, sihir. Itu buat khianat. Kita kalau buat khianat ni tak ada benda lain lah. Tu kena khianat dah tu Orang bubuh sihir, bubuh hikmah dia panggil sihir. Sihir ni mainan syaitan, mainan jin. Bekas ke tak? Memang dok. Hakikatnya pegang kita Allah Ta'ala belaka. Tapi kena pelihara ni, jangan kena pelihara diri ni daripada perkara yang seumpama ni. Dan jangan buat kepada orang lain. Ni pelihara diri daripada dibunuh, dipukul, dikatuk. Jangan buat, jangan bunuh orang, jangan pukul orang, jangan katuk orang, jangan racun orang, jangan buat khianat kepada orang. Ni pelihara diri sendiri dan pelihara orang lain. Ni wajib. Buat khianat ni menderita sampai ke mati. Jumpa doktor, doktor suruh balik, tak ada penyakit. Doktor suruh balik. Tapi yang mengidap ni sampai ke mati. Sakit dia pelik macam ditikam. Ada ni. Sakit pelik macam ditikam. Tapi kalau pergi hospital, doktor iling kepala. Doktor sendiri pun terkadang nasihat supaya cari perubatan alternatif. Sebab dari segi perubatan zahirnya tidak ada penyakit. Ni apa ni? Khianat orang panggil. Orang sihir kan. Pegangan kita makhluk tak boleh bekal. Betul lah tu pegangan. Ini asbab. Kena usaha berobat lah. Sebab ini memudaratkan diri sendiri. Ada ni. Ni berat belaka ni.
Sampai peringkat membunuh tu ada ni. Dengan sihir tu membunuh. Tapi membunuh yang tak boleh dihukum. Tidak ada bukti. Nak buktikan macam mana? Sebab tu dia nak buat peraturan tu. Buat peraturan hak daripada sihir-sihir. Menyebabkan mati orang. Gila orang. Gila. Gila. Kena sihir. Kena hikmah dia panggil. Mari daripada hasad dengki. Berebut nak menikah, dia buat khianat tak boleh ke dia. Bersaing berniaga, kawan tu berniaga maju, dia buat khianat. Sebab saingan. Saingan. Tak ada saingan pun. Dia tak berniaga pun barang tu. Cuma dia tak senang tengok orang senang. Dia pun atau hikmah. Ada kat pesen tu. Ni. Pada ni berat belaka ni. Sebab ini membabitkan permainan ilmu sihir. Sihir tu kalau tak jaga molek boleh pergi pada syirik yang jali, syirik besar kafir. Adakah orang beramal dengan sihir ni kita hukum kafir? Tidak. Tapi bawa pada syirik yang besar. Ada ni. Mainan dia tu kadang-kadang pergi kepada menyembah. Bahawa boleh berkesan sihir tu yang main. Hak hebat laginya dia cari sihir mana? Kat Tok Cha. Kat Tok Cha dia cari. Nak mensihirkan orang Islam, dia cari Tok Cha. Tok Sami itulah. Tok Cha kata mana? Tok Sami kata mana? Okey, dosa kamu tanggung sendiri. Aku dah tanggung dosamu. Tok Cha pun tak tanggung dosa. Kena dosa juga Tok Cha. Dia jumpa Tok Cha untuk khianat. Tok Cha tu kata ke dia, dosa mu tanggung sendiri. Aku tak tanggung dosamu. Sebab mu nak khianat orang. Dia buat je Tok Cha ni. Sebab nak khianat orang Islam. Cuba nak khianat orang agama kafir dia. Dia takkan tolong. Ada ni. Dia takkan tolong. Tok Cha sampai kata, tanggung dosa. Mu tanggung dosa sendiri. Lepas tu macam nak berobat. Ni go. Panjanglah cerita dia. Ada ni. Asbab. Agak sukar untuk diobati. Kalau mainan-mainan seumpama ni. Kenapa? Dengki asalnya. Tak puas hati asalnya. Sanggup pergi jumpa Tok Cha. Mainan apa gitu? Hak haram besar-besar so ceritalah. Dosa dengan Adam so ceritalah. Hak tu kalau tak kena gaya terundur pada kapi kalau berlaku kalau jadi seumpama tu. Sebab dia terbabit dengan penyembahan. Penyembahan kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Bau berkesan. Itu buat khianat dengan buat hikmah. Ini apa? Membinasa, memudaratkan orang lain. Wajib pelihara diri, wajib pelihara diri sendiri, wajib pelihara diri orang lain. Daripada perkara yang membinasakan diri sendiri, diri orang lain, dan daripada perkara yang memudaratkan diri dan memudaratkan orang lain. Ini pelihara diri, hak wajib atas tiap-tiap mukallaf. Kulliyat yang kedua daripada 6 kulliyat. 6 perkara dibangsa pada sekalian dengan bahawa tercabang di bawah kulliyat yang 6 beberapa hukum yang banyak. Kalau nak bicara pelihara diri ni luas sangatlah. Kalau makanan tu bisa mudaratkan, jangan makan. Bisa tak boleh bekah. Dia baloh dengan bini dia. Bini dia tak boleh dah suami dia makan bisa. Suami dia kata, bisa tak boleh bekah. Bini dia marahlah sebab kalau dia makan bisa, dia sakit, bini yang susah. Atau bini marah, dah, bisa dia kata. Makhluk tak boleh bekah, hanya ada Allah. Ini orang tak ada syariat orang panggil. Bisa nak. Sebut kerana bisa. Bisa Terengganu, bisa Kelantan. Bisa tu Indonesia. Bisa tu boleh tau Indonesia. Duk bisa makhluk tak bekah. Dah bila dia makan, dia jadi penyakit dia berat, siapa yang susah? Bini yang susah. Tu bini marah sangat balah dengan bini. Kena pelihara diri. Wajib pelihara diri. Jangan memudaratkan diri, jangan menyusahkan orang lain.
Ini memudaratkan diri serta menyusahkan orang lain. Tapi konon-kononnya, ada Tuhan kan? Memang ada Tuhan. Pegangan kita tetap dah. Lepas tu, makhluk tak ada bekah. Lepas tu pegangan kita tetap dah. Makan bisa tak ada bekah. Tak makan pun tak ada bekah. Tak usah makan lah. Oh, bisa tak ada bekah. Lepas tu kalau makan, makan sedap. Sedap pun tak ada bekah. Tak usah makan. Jadi dah. Oh, bisa. Jangan makan bisa. Nak makan juga. Sebab apa? Sedap. Sedap pun bukan makanan buat. Allah yang buat. Tak usah makan lah. Jadi dah. Bisa dia kata tak ada bekah. Dah sedap, tak ada bekah juga. Tak usah makan. Baru selamat. Apa? Pelihara diri. Ini pelihara hak kuliah yang 6. Itu yang kedua. Ketiga, wajib pelihara akal, iaitu dipelihara daripada menghilang akal di akal-akal dan merosok akan di akal-akal seperti makan makanan dan minuman yang memabukkan. Yang memabukkan. Makanan, minuman yang memabukkan. Minuman yang memabukkan. Boleh bekah? Siapa yang memabukkan hakikinya? Allah Ta'ala. Bukan makanan, bukan minuman yang memabukkan. Ini majazi. Tengok molek ni. Lepas tu kita dia panggil muskirun. Benda yang memabukkan dengan isi fa'il. Benda yang memabukkan. Fa'il hakiki, yang perbuat hakiki hanyalah Allah Ta'ala. Ni makanan, minuman yang memabukkan. Yang memabukkan. Kalau tadi perkara yang membinasakan, yang memudaratkan. Itu majaz salah juga. Ni makanan, minuman yang memabukkan. Hakikinya yang memabukkan adalah af'alullah, perbuatan Allah. Ini kata makanan minuman ini majazi, ini hukum syariah. Ada ni. Ni kena ingatlah. Hakiki bukan tak konsep dah, tu tetap dah. Hak majazi hanya sandar sementara kepada asbab pada makhluk. Ini kitab apa ni? Kitab apa ni? Kitab tauhid ni. Kitab Patiparan, kitab tauhid, kitab iman, kitab akidah. Pun sandar kepada asbab, sandar majazi. Hakikinya hak Tuhan belaka tu pegangan kita. Wallahu a'lam.